حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini telah sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi ruang dan peluang pada kita untuk berada di majlisnya. Dan pada pagi ini dalam kuliah Duha 1, kuliah khas online, tajuk yang diketengahkan pada kita ialah siapakah tentera Bani Tamim, yang dianjurkan oleh grup infak Masjid Tarsa 20. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum daripada dunia kiamat, dunia akan dikuasai ataupun diperintah, ditadbir oleh Islam lagi sekali. Allahumma salli ala sayyidina. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Umat Islam selepas daripada kejatuhan Khilafah Uthmaniyah di Turki pada 1924, dan janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap 100 tahun akan dibangkitkan seorang mujaddid. Mujaddid maknanya orang yang akan memperbaharui urusan agama. Agama bila mana selepas daripada beberapa masa, jadi agama kita iaitu Islam akan terkurang kekuatannya
Sehingga pada hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita melihat Islam hanya ada pada munasabat-munasabat yang tertentu. Maksudnya Islam hanya ada dalam munasabat-munasabat tertentu. Maknanya Islam ada dalam Isra' Mi'raj, Islam ada pada Maulid Rasul dan sebagainya. Islam ada pada sambutan Ma'al Hijrah contohnya. Tapi Islam tidak mentadbir. Islam tidak mentadbir. Islam hanya ada di masjid-masjid, surau-surau. Islam hanya ada di majlis-majlis agama, jabatan agama negeri dan sebagainya. Itulah Islam. Islam tidak mentadbir umat ini, dalam makna Islam tidak berkuasa. Sehingga Islam diibaratkan oleh para ulama, ia seumpama seperti anak yatim yang tidak ada pembelaan. Itulah Islam. Keadaan ini menjadikan umat Islam tertindas di seluruh dunia. Umat Islam menjadi mangsa penindasan umat yang bukan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umat Islam dizalimi. Tengoklah umat Islam di seluruh alam dan dunia ni. Apa jadi di Syria, apa jadi di Palestin, apa jadi di selatan Thailand, selatan Filipina dan sebagainya. Umat Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditindas oleh agama-agama lain, oleh agama Hindu, oleh Kristian, oleh Yahudi, oleh Buddha. Apa jadi pada umat Islam di Rohingya? Apa jadi pada umat Islam di China? Jadi begitulah umat Islam. Bangsa Uyghur sebagai contoh, disiksa, dibunuh saban hari. Nabi pun sebut di akhir zaman nanti, umat Islam seperti ghutha'il lail, seperti ghutha'is sail, jadi seperti buih-buih di lautan, banyak tapi lemah. Banyak buih di lautan tapi di lambung ombak, di bawah ombak, lemah. Umat Islam, Nabi juga mengibaratkan seperti makanan yang berada di dalam talam, fi qas'atiha, yang duduk dalam talam. Macam mana hal keadaan makanan tu dimakan oleh orang. Itulah umat Islam. Tapi janji Nabi SAW, setiap 1 tahun akan datang seorang mujaddid yang akan memperkukuh, memperkemas, memperkuatkan balik Islam. Setiap 1 tahun akan bangun. Jadi kalau jatuh hari itu pada tahun 1924, maka bangkit balik sampai 1 tahun ialah 2024. Maka di sana banyak orang yang trace, mungkinkah Imam Mahdi akan zahir pada tahun 2024? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau kita bersembang dengan para masyayikh, semua mereka mengatakan dah dekat. Tapi dekatnya bila? Hanya Allah yang maha mengetahui. Imam Mahdi ialah mujaddid untuk kurun terakhir ini, dan dia ialah penutup para awliya. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah penutup para anbiya, dia penutup para awliya. Dia akan datang memperkuatkan balik agama ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk bersama dengan dia. Amin. Tapi
cuba cek dalam diri kelayakan untuk menjadi kalangan yang terpilih untuk bersama dengan dia. Bayang jemaah kita macam mana, tahajud kita macam mana, witir kita macam mana, qiyamul lail kita macam mana, duha kita macam mana, Quran kita macam mana, zikrullah kita macam mana, amal ma'ruf kita macam mana. Maknanya kita mesti sama seperti generasi para sahabat Nabi dulu. Kalau kita tak sama macam generasi sahabat, maka terlepaslah peluang kita. Tu yang Ustaz duk tanam, duk tekan tu, bagi jadi ahli ibadat, banyak buat ibadat, harap-harap ada pilihan Allah pada kita. Amin. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Mahdi bukan dia yang menonjolkan diri dia, bukan dia minta dia diangkat, tapi yang mengangkatnya ialah pemuda Bani Tamim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi yang angkatnya ialah pemuda Bani Tamim. Maksudnya, yang meletakkan tapak dia ialah pemuda Bani Tamim. Kalau ikut diri dia, dia tak mau menonjol. Kalau ikut diri dia, dah duduk belakang lah. Dia nak jadi pengikut. Dan begitulah sunnatullah kepada orang yang duduk di belakang, orang yang tak mau menonjol diri. Itulah kelayakan yang ada pada dia. Tak mau itulah yang Tuhan bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Yang menyediakan tapak kepada dia ialah pemuda Bani Tamim. Siapa pemuda Bani Tamim? Kalau di zaman Rasulullah hari itu, yang memperkuatkan Rasulullah ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Imam Mahdi AS ialah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada dua jalur, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di sebelah ayahnya ialah Sayyidina Hasan, di sebelah maknya Sayyidina Husain. Seseorang bila mana bercantum cincin tu pakai tangan ni, bila mana seseorang yang hebat Allah nak tunjulkan, maka bergabung padanya ialah dua jalur keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Bila Allah nak memperkuat ke seseorang, dia main daripada dua keturunan, campur dua. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belah ayahnya Sayyidina Hasan, belah ibunya Sayyidina Husain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Imam Mahdi dia Al-Hasani wal-Husaini keturunan dia. Keturunannya kita tak tahu. Bangsanya bangsa apa? Rahsia Allah. Tunggu tengok esok. Tapi kezuhurannya jadi fitnah yang sangat besar pada umat Islam. Orang duk fikir fitnah Dajjal, tapi orang tak fikir fitnah Imam Mahdi. Apa fitnah dia? Yang pertama sekali, fitnah kepada orang Arab. Seperti mana pernah berlaku fitnah pada Bani Israel. Bani Israel mengatakan Nabi akhir zaman ialah Bani Israel. Bani Israel
mengatakan bahawasanya Nabi akhir zaman ialah daripada Bani Israel. Tengok-tengok daripada bangsa Arab. Jadi satu gegak gempita fitnah yang sangat besar kepada Bani Israel. Sehingga mereka menolak Rasulullah SAW sebagai Rasul. Begitulah yang akan diterima oleh umat ini, khususnya bangsa Arab. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bangsa apa kita tak tahu, tapi dia ialah jalur keturunan Rasulullah. Maknanya dia juga ialah keturunan Quraisy, Arab juga. Kita tengok hari ini, subhanallah, dia keturunan Nabi ni, dia ada masyhur, dia ada mastur. Orang yang keturunan Nabi, di depannya Syarif, di depannya Sayyid, di depannya Syarifah, tu masyhur. Tapi kalau di depan nama dia, tak ada nama. Tak ada Sayyid, tak ada Syarif, tak ada Syarifah. Tapi dia jalur Nabi, tu dia panggil mastur. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam bangsa Melayu banyak juga yang buang nama Sayyid, Syarif. Akhirnya anak cucu tak pakai. Bila Tok Wan buang, anak cucu pun tak pakai. Orang Melayu banyak buang nama, dipangkal nama Sayyid, Syarifah. Sayyid, Syarif itu khusus kalau orang Kedah, dibuang pada tahun peperangan bisik, dipanggil perang bisik. Perang bisik ni perang Siam dengan Kedah. Siam dia tahu keturunan Nabi, dia akan bunuh. Maknanya berlarilah anak-anak cucu Nabi ni ke tempat yang lain dan mereka buang nama. Akhirnya keturunan mereka dah tak tahu siapa mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selepas jatuh Bani Abbasiyah, kerajaan Bani Abbasiyah, maka cucu Nabi yang bernama Hasan Sani berhijrah ke Nusantara dan berkahwin. Dari situ juga mencampakkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di seluruh Nusantara banyak anak-anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masyhur, ada yang mastur. Sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad akan sekat belah kita sampai di China tu, Ahlul Bait banyak. China tapi dia keturunan Nabi. Contoh macam Puteri Hang Lipo, dia Syarifah Sofia. Dia Syarifah Sofia yang berkahwin dengan Sultan Muzaffar Shah I Raja Kedah yang pertama, Ahlul Bait. Walaupun dia bangsa Cina, tapi dia keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Imam Mahdi namanya Muhammad, dan hadis Muhammad bin Abdullah. Tapi tetap merupakan satu yang terahsia. Adakah Muhammad semata-mata Muhammad, ataupun macam orang Melayu, Muhammad Saleh, Muhammad Musa, Muhammad Rafiq, kan? Ini semua siapa yang pangkal nama dia Muhammad? Angkat tangan. Majority orang Malaysia ni semua Muhammad. Dulu MUHD, dia ustaz dulu. Lah ni kalau buat sorak beranak, dia tak bagi dah buh MUHD, dia suruh buh Muhammad penuh, hijab penuh. Imam Mahdi orang putih panggil Mohd, MUHD. Hari ni, dulu bila sebelum ataupun jarak masa yang panjang sebelum kezuhuran, MUHD Sallallahu Alaihi Muhammad. Bila mana sampai masa dekat dengan zuhur Imam Mahdi, maka takdir Allah malih pendaftaran negara,
Jadi mewajibkan tulis Muhammad, maka Muhammad pun banyak. Maka di ramai Muhammad itu salah seorangnya ialah Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mungkinkah dia? Wallahu alam, tak tahu. Maknanya kita tak kenal dia. Kita tak kenal dia. Siapa dah yang akan memperkenalkan dia? Pemuda Bani Tamim. Pemuda Bani Tamim ni dia keturunan Sayyidina Abu Bakar. Imam Mahdi keturunan Rasulullah. Kalau dulu Muhammad dengan Abu Bakar, hari ini pemuda Bani Tamim dengan Muhammad bin Abdullah juga. Imam Mahdi keturunan Rasulullah, pemuda Bani Tamim keturunan Sayyidina Abu Bakar. Maka dulu pun Nabi dengan Abu Bakar, hari ini pun Nabi dengan Abu Bakar, cuma anak cucu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Siapa dia? Adakah pemuda yang dia sebut dengan pemuda Tamim ini dia seorang? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi ada juga ulama yang mengatakan pemuda Bani Tamim hanyalah trademark. Maknanya dia ada jamaah. Mereka ialah jamaah, kumpulan. Mereka ialah satu komuniti. Mereka ialah sebuah organisasi. Mungkin yang besar dia pemuda Bani Tamim. Dia ada jamaah dia. Jadi dia jamaah ni lah yang akan mengangkat, yang akan menolong dia di akhir zaman. Dan mereka meminta hak mereka yang hilang. Perjuangan pemuda Bani Tamim dan Imam Mahdi alaihissalam ialah perjuangan untuk meminta hak balik yang telah diambil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bangsa Melayu ni dia ada haknya yang telah diambil, yang tak dipulangkan lagi. Banyak harta-harta raja-raja Melayu masih tersimpan di London dan sebagainya. Minta balik hak kami. Zaman tu umat Islam tak miskin dah, kaya raya. Dan umat Islam dapat membebaskan bayar hutang kepada Bank Dunia. Bahkan beli Bank Dunia, sebab Bank Dunia tu berdiri di atas duit kita. Umat Islam memerintah dunia, sebab memerintah dunia ni dia kena ada duit. Tu tak kira lagi yang akan keluar daripada bumi, emas-emas yang akan keluar daripada bumi pada zaman tu. Bahkan pada hari itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka bergabung di antara kumpulan dengan kumpulan bersama dengan Imam Mahdi alaihissalam memohon hak, meminta hak, tapi orang tak bagi. Bila tak bagi, cara nak ambil juga perang. Tu berlaku perang zaman tu. Contoh macam Selatan Thailand. Selatan Thailand ni dulu mereka dalam Kedah. Bila nak merdeka, jadi Kedah dipisahkan daripada petani. Dibuat di belah ni ialah Malaysia. Di belah sana kekal sebagai Thailand. Jadi bagi dua. Maka umat Islam tadi berjuang sampai hari ni, minta autonomi, nak mentah sendiri. Orang tak bagi. Sebab Imam Mahdi dia tetap minta lagi. Setelah Imam Mahdi ni, mereka yang meminta hak, bagi balik hak kami nak mentah sendiri. Bila orang tak bagi, tu berlaku perang. Macam juga di selatan Filipina, bangsa Moro yang dipanggil Moro tu, sampai hari ni mereka tak ada negara. Mereka dimasukkan dalam Filipina. Selepas daripada Filipina diberi kemerdekaan, dibuh nama
Filipina tu merujuk kepada raja di Eropah tu, Raja Philip berapa saya tak ingat. Nama dia Filipina. Sedangkan nama asal Filipina ialah nama Islam. Ibu negara Filipina, Manila tu nama asalnya ialah Fi Amanillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu nama Islam. Bila mereka kuasai Filipina bagi kemerdekaan, umat Islam yang berjuang melawan penjajah tu, yang penjajah tak boleh masuk Mindanao, selatan Filipina, sebab hebatnya jihad mempertahankan negara umat Islam. Akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mereka dimasukkan sekali Mindanao, tanah bumi orang-orang Moro dalam Filipina, sedangkan mereka tak pernah dikalahkan pun. Hari ini lepas minta, lepas nak minta sendiri tapi tak diberi. Itulah tentera-tentera Imam Mahdi di akhir zaman. Tu pun cukup lah. Faham tu? Negara Filipina lawan dengan lepas sampai hari ni lepas tak boleh kuasai Mindanao. Kekuatan mereka tu, persenjataan, kalau tak ada senjata pun cukup lah lepas tu cover Imam Mahdi di akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka memiliki akidah yang sangat kuat. Kalau perang, orang menyorok balik pokok, mereka menedahkan diri, tembak musuh, menedahkan diri. Musuh tembak, tak lut. Tak lut bukan sebab mereka pakai baca apa-apa, tapi tak lut dengan sebab akidah mereka. Peluru tak boleh bagi kesan, yang berkesan ialah Allah. Tu bayangkan. Jadi subhanallah. Jadi Muhammad bin Tamim ialah merupakan pembantu dia, seperti Sayyidina Abu Bakar bantu Rasulullah. Cuma pertanyaannya, seorang ke dia ataupun macam mana? Wallahu alam. Jadi sebab itu kata sebagian ulama, dia ada tim dia, ada kumpulan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pula Bani Tamim itulah merujuk kepada dalam hadis Al-Harisul Haras. Tengok pada Sunan Nabi Daud, namanya adalah Al-Harisul Haras. Jadi adakah nama ada Al-Harisul Haras? Tak tahu juga. Kena carilah. Kalau nama ada macam tu, kena carilah hari ni siapa Al-Harisul Haras. Al-Harisul Haras ni, Al-Haras ni maknanya Al-Haras. Harasa mana apa? Ha? Harasa. Haras ni maknanya tanam pokok. Haras, petani, pekebun. Tapi bukan sebarang pekebun. Jadi pekebun maknanya Muhammad Sayyidina Muhammad, dia ialah seorang ahli perniagaan. Daripada, tak kira lah kalau tanam pokok apa, daripada pokok tu sampai dia boleh jadi jutawan, hartawan. Muhammad Sayyidina Muhammad. Tanam pokok zaitun contohnya kan. Tanam pokok zaitun. Pokok apa lagi orang tanam boleh jadi jutawan? Arobanis. Dan dia pekebun. Mana dia seorang ahli perniagaan. Seperti Abu Bakar ialah seorang ahli perniagaan. Jadi tak tahulah siapa, wallahu alam. Jadi tunggu masa, tunggu tengok siapa dia pemuda Bani Tamim. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, kurang saya sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan, kebahagiaan, keberkatan pada semua pelajar kita, dan kita semua mendapat rahmat dan berkat daripada mereka. Amin. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين استقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب والعصر إلى الإنسان